Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetapi kita masih bisa menikmati ibadah online setiap minggunya. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan setiap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam pertolongan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allahku yang bertata di atas kerajaan surga, sungguh besar dan agung karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari Kamu memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu setiap harinya. Tuhan, dalam kerendahan hati kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau mau menyucikan hati kami dan melayakkan hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini yang kami lakukan dapat berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Guru Injil Periadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat dan bijaksana-Mu yang akan turun di atas beliau. Dan kiranya firman yang disampaikan pada pagi hari ini bisa berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di seluruh penjuru bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan pujian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh permainan biola dari Saudari Amelia Tionanda. So cries out for certainty. It captures me in doubt and failure. But I know that you are in control. I hear you saying, do you trust me? Cries out for all the answers. So I feel despair and lonely. But I know that your ways are not mine. I hear you saying, do you trust me? You
Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-15. Ayatnya yang ganjil akan dibacakan bersama saya dengan bahasa Indonesia dan ayatnya yang genap akan dibacakan dengan penterjemah oleh berbahasa Mandarin. Kita mulai dari ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 我说这话不是吩咐你们，乃是借着别人热心试验你们爱心的实在。 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 我在这事上把我的意见告诉你们，是以你们有益，因为你们下手办这事，而且其持信义，已经有1年了。 Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. 因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃照他所有的，并不是照他所无的。 Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 乃要均平，就是要你们的富裕现在可以补足他们的不足，使他们的富裕将来也可以补你们的不足，这就均平了。 Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah kita ini sehingga kita layak menerima kasih karunia Tuhan? Siapakah kita ini sehingga kita begitu berharga di matanya? Hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu saliblah yang melayakkan kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita membalas kasih setia Tuhan dengan puji-pujian dari hati kita yang paling dalam. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan khotbah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. 弟兄姐妹早安！当我们还没开始听到之前，让我们一起低头祷告。 Bapa kami, biar kiranya Engkau boleh menolong kami pada hari ini 天父，求你帮助我们， untuk boleh memahami dan mengaplikasikan firman-Mu. 让我们能够明白，也能够实行你的真理。 Biar kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus mengingatkan kami. 求圣灵在我们里面的圣灵继续不断的提醒我们， Berkati hamba-Mu yang juga berbicara. 求你帮助你的仆人。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督圣名求的，阿门。 Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka 2 Korintus 8弟兄姐妹，让我们一起来看 ayat 哥林多后书第8章 ayat 7 sampai 15. 第7节到第15节。 Saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 dan dalam bahasa Indonesia, dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 nanti dalam bahasa Mandarin. 第7节到第11节是用印尼文来念，第12节到第15节是用中文来念。 Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. 第12节，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。我原不是要别人轻省你们受累，乃要均平，就是要你们的富裕现在可以补他们的不足，使他们的富裕将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Saudara-saudara miskin tapi kaya. 弟兄姐妹，贫穷但是是富足的。 Nah, bagi sebagian besar orang percaya, memberi di dalam kekurangan itu tidak mudah. 对于大部分信徒，在缺乏中要给予或者建筑是件不容易的事。 Jangankan memberikan persembahan kepada gereja, memberikan kepada sesama yang membutuhkan pun kadang-kadang kita berpikir 2-3 kali. 不要说是在教会的奉献，就是给予我们的亲人或建筑我们在需要中的同事都很难。 Apalagi misalnya orang itu tukang pinjam uang, orang yang nggak benar, waduh, kita mikirnya tuh panjang. 尤其是那些常常借钱的人，那我们就会想得更久。 Kemudian kita mendapati bahwa di dalam Alkitab kita dipanggil juga bahkan untuk memberi kepada orang-orang yang kita tidak suka, orang-orang yang kita benci. 圣经告诉我们说，我们帮助别人，并不是单单我们所喜欢的人，我们不喜欢的人，我们也要去帮助他们。 Bagaimana kita bisa belajar memberi? 我们怎么样能够学习给予呢？ Mengapa saya harus memberi? 为什么我需要帮助别人？
apakah memberi itu hanya soal uang saja? 帮助别人是不是单单是说到钱的事情？ Nah, teks yang kita baca itu merupakan bagian dari ayat 1 sampai ayat 15. 刚才我们所念的经文是一段从第1节到第15节的经文。 Paulus menasihati jemaat Korintus untuk melakukan apa yang mereka janjikan sebelumnya. 保罗提醒在哥林多教会的会友，提醒他们以前他们所愿意做的那个建筑的施工。 Ayat 1 sampai 6 Paulus menggunakan contoh jemaat-jemaat di Makedonia yang tetap memberi dan disebut kaya akan kemurahan. 从第1节到第6节，保罗说出马其顿会友在患难当中，在饥穷之间，却有乐见的厚恩。 Walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka miskin secara materi, mereka tetap memberi. 虽然他们经历患难，虽然他们在金钱上是饥穷的，但是他们还是愿意帮助别人。 Mereka miskin tapi kaya. 他们虽然贫穷，却是富足的。 Kemudian di bagian yang barusan kita baca, ayat 7 sampai 15, 但是刚才我们所念的经文就是从第7节到第15节， baru Paulus mengingatkan secara langsung kepada jemaat-jemaat Korintus. 保罗就直接的提醒哥林多教会的会友， Yang kuncinya terdapat di ayat yang ke-9. 他的那个主要的经节是在第9节。 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus 因为你们已经明白我们主耶稣基督的恩典， sebagai dasar bagi orang percaya untuk memberi. 那就是我们建筑帮助别人主要的根基。 Nah, saudara-saudara kita bisa melihat bahwa dasar dari memberi ini adalah pengenalan akan kasih karunia Yesus. 弟兄姐妹，我们可以知道，我们帮助别人主要的根基，就是因为我们明白主耶稣的恩典。 Yesus menjadi miskin agar jemaat Korintus menjadi kaya. 主耶稣本是富足的，但是为了哥林多的会友，他成为贫穷。 Nah, miskin dan kaya ini dalam pengertian, apakah dalam pengertian uang atau materi? 贫穷跟富足是不是单单从金钱的方面来看呢？ Tentunya tidak. Ini berbicara tentang sifatnya lebih ke spiritual. 当然不是，这个在这边所提到的是关于属灵的事。 Yesus adalah Allah dan Ia kaya. 主耶稣是神，他是拥有一切的。 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan bahwa Yesus bersama-sama dengan Allah menciptakan dunia. 约翰福音第1章第1节到第3节那边提到说，主耶稣从起初就跟神同在，而且跟神一起创造万有。 Hal itu bisa kita lihat di Ibrani 1 ayat 3 juga. 希伯来书第1章第3节也有提到。 Yesus menopang segala yang ada dengan penuh kekuasaan. 主耶稣就是用他全能的命令来托住万有。 Yesus kaya. 耶稣是拥有一切的， Ia dapat menciptakan apapun. 他是创造一切的神， Ia berkuasa. 他有能力， Ia mulia. 他是富有的， Ia Yesus adalah Allah. 他是神。 Nah, namun Yesus harus merendahkan dirinya waktu datang ke dunia dengan menjadi manusia. 但是他来到世界上的时候，他就把自己降卑成为人。 Nah, dan di sini kita bisa melihat Yesus itu miskin dalam keilahiannya, kealahannya, dan Yesus itu miskin dalam keadaannya sebagai manusia. 从这边我们可以看到说，当主耶稣来到世界上的时候，他成为贫穷，从神性上来看，也是从人性上来看。 Yesus meninggalkan seluruh haknya untuk menjadi Allah. 主耶稣放弃他一切的权利， Bahkan di dalam dunia pun ia membatasi dirinya, membatasi kuasanya. 他在世界上的时候，他特意的限制自己的能力。 Yesus miskin dalam keadaannya sebagai manusia. 主耶稣呢，从人性上，他也是变成贫穷。 Lahir dalam kandang pinjaman,
他生在别人的马棚里， berkhotbah di atas kapal pinjaman, 他在别人的船上讲道， masuk ke Yerusalem dengan keledai pinjaman, 他是骑在别人的驴子进耶路撒冷， perjamuan malam terakhir di ruang pinjaman, 他在别人的家里吃最后的晚餐， bahkan dikuburkan pun di kuburan pinjaman. 他是死在别人的坟墓里。 Ia hanyalah seorang anak tukang kayu 他只不过是一个木匠的孩子， yang disindir oleh sesama orang Yahudi. 是常常被本乡的犹太人所看不起的。 Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? 这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们此不认得吗？ Bagaimana ia dapat berkata, "Aku Yesus telah turun dari surga"? 他怎么会说我是从天上降下来的呢？ Dalam keadaan miskinnya secara ilahi dan dalam keadaannya sebagai manusia, 主耶稣就是在神性上还有在人性上变成贫穷。 puncaknya Yesus menderita, Yesus mati untuk kita. 他的顶峰就是在主耶稣为我们受苦，为我们受死。 Ia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 基督在我们还做罪人的时候为我们死。 Inilah kasih karunia yang Yesus berikan kepada jemaat di Korintus dan semua orang percaya. 这就是神极大的恩典给予哥林多的会友，也是给其他的信徒。 Di mana Yesus menjadi miskin agar kita itu memiliki kekayaan spiritual dari Allah. 主耶稣成为贫穷，使我们在属灵的事上变成富足。 Lalu bagaimana kita bisa belajar memberi? Mengapa saya harus memberi? 那我们应该怎么样学习要给予帮助别人？为什么我需要帮助别人呢？ Nah, kuncinya itu terletak di ayat ke-9. 它的主要的关键就是在第9节， Frasa kalimat pengenalan akan kasih karunia Yesus. 就是认识主耶稣的恩典。 Nah, pengenalan di sini saya istilahkan itu relasi interaktif. 这就是一个互动的关系， Relasi interaktif dengan Yesus sang pemberi kasih karunia. 就是跟主耶稣那赐恩典的主有互动的关系。 Nah, mengapa disebut relasi? 为何说是关系呢？ Setiap orang yang mau membangun relasi harus ada ketertarikan dengan orang itu dan pengetahuan akan orang itu. 一个人若要建立关系，就要被那个人所吸引，然后就会去了解那个人。 Tanpa kedua elemen ini, relasi itu tidak mungkin dapat hadir. 没有这个2个因素，那我们就不能够建立关系。 Apakah saya sebagai orang percaya tertarik kepada Yesus? 我们成为信徒，我们有没有被主耶稣所吸引呢？ Apakah saya memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus? 我是不是对主耶稣有正式的了解呢？ Nah, saudara-saudara, apakah kita itu tertarik dengan Yesus? 我们有没有被主耶稣所吸引呢？ Apakah dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk mengenal pribadi Yesus? 在我们里面有没有一个强烈的渴慕要认识这位主？ Ada keinginan kuat untuk mengenal firman-Nya. 有一个很强烈的渴慕要去了解他的话语。 Nah, orang percaya yang tidak memiliki ketertarikan yang kuat, keinginan yang kuat, nah ini perlu kita pertanyakan. 如果一个信徒却没有里面没有个渴慕神话语的心，没有渴慕去了解主耶稣的话，那这个人的信心是可以被疑问的。 Bisa jadi kita memang belum percaya, belum lahir baru. 也许我们还没有相信，我们还没有被重生。 Atau yang kedua, hati kita itu terjebak dengan begitu banyak kesenangan dunia. 或者我们的心被世界上的一些荣华富贵所陷入。 Kita jauh lebih tertarik akan apa yang dunia tawarkan kepada kita. 我们对于世界所能够给我们的被吸引。 Kita lebih tertarik akan apa yang aku inginkan. 我们被自己所要的、要得到的所吸引。
Nah, jadi apakah kita memiliki ketertarikan yang kuat akan Yesus ini? 我们是不是对我们这主耶稣已经被我们的主耶稣基督所吸引呢？ Nah, apakah ketertarikan saja cukup? Tentu saja tidak. 单单吸引是不是够了呢？当然不够。 Kita memerlukan pengetahuan tentang orang tersebut. 我们需要对于这个人能够有更清楚的了解。 Kalau kita mau memiliki sahabat atau waktu kita memiliki pasangan, kita nggak cukup hanya sekedar tertarik. 我们若有一个朋友，或者我们有一个配偶，我们不能够单单先知以被他所吸引。 Kalau kita ingin berelasi dengan orang itu, kita ingin kenal siapa ya orang itu, apa yang dia mau ya. 如果我们要跟一个人建立关系的话，我们就当然是要去了解这个人是谁，他所喜欢做的事是哪一些事。 Pengetahuan tentang Yesus dan firman-Nya itu sangat penting. 对主耶稣基督的了解，还有对他话语的了解是非常重要的。 Nah, Bapak Ibu di Filipi 1 ayat 9 sampai 11, Bapak Ibu baca di rumah. 在腓立比书那边告诉我们， Di Filipi 1 ayat 9 sampai 11 disebutkan pengetahuan itu berkaitan dengan memilih apa yang baik. 就是我们的知识跟一些好的事情是有相连的。 Kita bisa memilih yang baik kalau kita punya pengetahuan. 如果我们有知识的话，我们就可以选好的事。 Pengetahuan penting bagi Paulus di dalam Filipi. 知识对于保罗在腓立比书那边提到是非常重要的。 Efesus 4 ayat 13 sampai 15 juga Paulus menuliskan hal yang sama. 在以弗所书第4章，保罗也是写下同样的事。 Pengetahuan akan kebenaran adalah salah satu bagian yang penting agar kita tidak sesat. 对于真理的了解是一个非常重要的，使我们不能够在迷失道路。 Pengetahuan yang salah akan memberikan dampak yang merugikan dalam perjalanan kita menjadi muridnya Yesus. 如果我们对于神的了解不对，对于我们跟随主耶稣的人，是一个带给我们一个不好的影响。 Jadi bayangkan Bapak Ibu bahwa sekali seminggu kita beribadah dengar khotbah paling 40 menit sampai 60 menit. 弟兄姐妹，如果我们一个星期里面，我们只不过是听到40分钟， Kalau ikut persekutuan doa, tambahlah 15-20 menit kira-kira. 如果我们参加祷告会，那我们就再增加15-20分钟。 Sedangkan setiap hari kita menghabiskan 16 jam di luar sana. 但是 Setiap hari. 其实每天呢，我们在外面有16个小时的时间跟别人来往。 Menurut penelitian tahun 2018, orang Indonesia itu banyak sekali memakai internet per harinya. 在2018年的调查里面说，我们在印尼的人民用很多的时间上网。 8 jam 51 menit per hari pakai internet. 就是我们用8个小时51分钟用电脑。 Nah, di dalamnya termasuk menggunakan sosial media 3 jam lebih. 有的时候我们用这个上网的时间来跟别人沟通。 Nonton sekitar hampir 3 jam per harinya. 我们上网看一些电影，我们用3个小时的时间。 Nah, jadi saudara kita bayangkan yang masuk ke pikiran kita itu pengetahuan macam apa? 所以弟兄姐妹，我们可以看到说，进入到我们思想里面的是哪一些事物。 Waktu kita bekerja di luar pun seringkali cara-cara dunia atau pengetahuan dunia yang masuk dalam pikiran kita. 当我们上班的时候，也是世界的一些观念、世界的一些做事的方式，也是在影响我们。 Tidak heran kehidupan Kristiani kita itu sama sekali tidak menarik. 所以，我们基督徒的生活变成不能够吸引别人。 10 tahun ke gereja, 20 tahun ke gereja, dan kita tidak melihat ada perkembangan iman, ada pertumbuhan iman yang berarti. 我们来教会已经10年、20年，但是我们的灵命却没有长进。 Sebagai contoh, setiap dari kita pasti pernah mengalami konflik, entah di rumah, di kantor, atau di gereja. 比如说，我们在家里或者说在公司里面，我们有的时候会有一些冲突。 Konflik, perbedaan pendapat, atau memang kita yang nggak atau ketidakcocokan.
我们有冲突，因为我们意见不同，或者我们有一些不合。 Dan kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi yang sebenarnya normal bukan membangun, malah menghancurkan. 有一些冲突呢，并不是帮助我们去更了解对方，但是有的时候变成带我们更不好的一个关系。 Kira-kira kenapa ya? 到底为什么？ Karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar bahwa hidupku merupakan kita tidak memiliki pengetahuan yang benar bahwa kita telah mendapatkan kasih karunia dari Allah. 因为我们没有深深的了解，我们已经领受主耶稣的恩典。 Bahwa orang itu yang berdosa pun itu mendapatkan kasih karunia dari Allah. 其实那一些还没有接受主的人，他们也得到神的恩典。 Sehingga akhirnya konflik yang terjadi membuat relasi suami istri menjadi dingin. 有的时候，因为我们之间有冲突，所以夫妇之间的关系有的时候变成很冷淡， Atau panasnya luar biasa, bertengkar terus. 或者是吵得很热。 Di dalam kantor, di dalam gereja kurang lebih sama. 在公司里面或者在教会里面都是一样， Karena pengetahuan kita itu salah. 因为我们所知道的是错的。 Nah, saudara-saudara, apakah kita memiliki pengetahuan yang benar akan Yesus dan firman-Nya? 我们对于主耶稣，我们有没有得到一个正确的认识呢？ Kalau kita lihat 2 Korintus 8, apakah kita memiliki pengetahuan yang benar akan kasih karunia Yesus kepada saya? 如果我们看哥林多后书第8章那边告诉我们，就是说，我们对于主耶稣基督的恩典有没有正式的认识呢？ Nah, saudara-saudara, relasi itu tidak sekedar hanya relasi biasa saja. 弟兄姐妹，这个关系并不是普通的关系， Relasi itu haruslah interaktif, ada timbal balik. 这个关系是一个互动的关系。 Jika kita membangun relasi dengan Allah, tidak mungkin relasi itu tidak berdampak bagi kita. 如果我们跟神建立关系的话，这个关系不可能没有带给我们影响。 Salah satu dampak yang terlihat di dalam kehidupan jemaat di Korintus 其中一个在哥林多会友里面所看到的影响， ada di ayat yang ke-7. 就是第7节那边。 Karena mereka memiliki relasi yang interaktif dengan Yesus, mereka itu kaya dalam segala sesuatu. 因为他们已经跟神有互动的关系，所以在属灵的事上他们是富足的。 Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. 在心性、口才、知识、热心和带弟兄姐妹的爱心上。 Nah, waktu kita memiliki relasi dengan Yesus, kita itu baru tahu bahwa memiliki relasi dengan Yesus kalau ada dampak positifnya dalam hidup kita. 当我们跟主耶稣基督有互动的关系的时候，我们就可以看到说，在我们生命里面有正面的影响。 Apakah karakter kita semakin serupa seperti Yesus? 可能是我们的性格会越来越像主耶稣。 Nah, sifat-sifat seperti apa? Coba lihat Galatia 5, kumpulan dari 9 bagian buah roh. 我们可以在加拉太书那边看到说，我们属灵的果子，9个属灵的果子。 Lihat Bapak Ibu ya, buah roh 1 buah di dalamnya terdiri dari 9 bagian. 其实这个是一个果子，但是这个果子里面有9个特性。 Semuanya bertumbuh nggak? Semua bagian atau semua sifat-sifat dalam buah roh itu kita miliki nggak dan bertumbuh nggak? 这个9个属灵的特性，我们有没有拥有？ Lihat 1 Korintus 13 tentang kasih. 我们看到哥林多前书第13章关于爱， Apakah kita memiliki semua bagian dari kasih tersebut? 我们有没有拥有这各方面的爱呢？ Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pengenalan akan kasih karunia Yesus itu merupakan bagian yang penting. 所以我们看到这个在神明白神的恩典呢，是一个非常重要的事。 Ada relasi interaktif dengan Yesus. 跟主耶稣有互动的关系。 Kita harus ada ketertarikan yang kuat terhadap Yesus.
我们要被主耶稣所吸引。 Ada pengetahuan yang benar akan siapa Yesus tersebut. 对于主耶稣有正确的认识。 Dan yang ketiga itu ada dampak dalam kehidupan di masa kini. 第三呢，就是在我们今生里面有正面的影响。 Nah, pengenalan akan kasih karunia inilah yang menjadi dasar bagi kita atau jemaat di Korintus itu untuk memberi. 就是这个对于主耶稣的恩典有正确的认识，成为我们帮助别人主要的根基。 Walaupun mereka mungkin miskin secara materi, mereka itu kaya dalam hal spiritual. 可能他们在物质上贫穷，但是他们在属灵上却是富足的。 Kekayaan-kekayaan seperti apa misalnya? 像哪一些方面的富足呢？ Diselamatkan oleh anugerah, 就是被神的救恩所拯救。 Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. 神赐给我们圣灵， Karakter, sifat-sifat kita semakin diubahkan menjadi seperti Yesus. 我们的性格就是渐渐的被变化，越来越像主耶稣。 Kekayaan rohani itulah yang kita miliki. 这就是我们属灵上的富足，我们所拥有的。 Sehingga sekalipun kita miskin, kita ingin dan rindu untuk terus memberi. 虽然我们是贫穷的，但是我们一直不断的渴慕来帮助别人。 Memberi apa? 给予什么呢？ Tentu saja kita tidak berbicara hanya sekedar uang. 我们所讲的并不是单单限制于金钱， Kita bisa memberikan waktu, 我们可以给时间， memberikan tempat kita, 我们可以给我们的地方， tenaga, pikiran kita, 我们的力量，我们的思想， telinga untuk mendengarkan. 我们的耳朵来听， Kita bisa memberikan kata-kata nasihat. 我们可以给他们我们的劝导， Kita bisa memberikan kehadiran kita bersama-sama dengan dia. 我们可以给我们的时间来陪他。 Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak memberikan sesuatu. 所以一个信徒没有什么理由来说我们不能够给予别人。 Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, Paulus menuliskan, 在哥林多后书第8章第12节告诉我们， agar jemaat Korintus memberikan apa yang ada pada mereka. 让哥林多会友照他们所有的给予， Memberikan apa yang mereka miliki, yang mereka punya itu apa? 就是按照他们所有的。 Nah, dalam konteks memang ini bicara tentang materi atau uang. 本来在这边讲的就是关于物质或是金钱， Tapi kita tarik ini lebih jauh dalam segala hal. 但是我们要看得更广。 Apa yang kita punya yang bisa kita berikan bagi orang lain? 我们所拥有的是什么？是可以帮助别人的。 Mungkin kita UMR, punya keluarga, anak 3, kita nggak bisa memberikan uang. 也许我们的收入非常有限，而且我们有家庭要照顾，所以我们没有办法用金钱来帮助别人。 Tapi saudara itu memiliki karunia untuk memberikan nasihat. Kenapa nggak berikan hal itu? 但是如果神是给我们智慧来帮助，常常劝导别人，那我们可以用这个来帮助别人。 Mungkin kita memiliki kemampuan dalam berbisnis 也 yang 许 baik. 神是给我们恩赐，在营业方面有智慧， Saudara bisa memberikan itu kepada orang lain. 那我们就可以用这个来帮助别人。 Bagi sebagian yang lain mungkin kita itu orang yang sering kali didatangin untuk ditanyakan pendapat. 也许我们有恩赐，很多人常常问我们的意见。 Kita bisa berikan telinga untuk mendengar dan kata-kata untuk menasihat. Kata-kata nasihat. 我们可以先用我们的耳朵来听，然后我们就帮助他们，给他们意见。 Kadang-kadang ada juga orang yang begitu sulitnya dalam hidup dan mereka hanya butuh kehadiran kita. 有一些人因为生活上非常的痛苦，他们就需要有人陪他们。 Hadirlah kalau memang kita ada waktunya. 那如果我们有时间的话，我们就去陪他们吧。 Berikan berdasarkan apa yang kita miliki. 就是我们给是按照我们所有的， Memberi kepada siapa? 是给谁呢？ Kita memberi kepada gereja, 我们给教会， memberi kepada tetangga di samping rumah kita, 我们给我们的邻事， kepada kerabat-kerabat kita, 给我们的同事，
kepada saudara kita, 给我们的亲戚朋友， kepada mertua, kepada menantu kita, 给我们的岳父岳母，我们的媳妇女婿， kepada sesama jemaat dalam gereja, kepada orang-orang di luar gereja, 给我们教会的弟兄姐妹，也给我们外面的人， termasuk bahkan orang-orang yang kita tidak suka. 包括那一些我们不喜欢的人。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Tuhan telah memberikan kita kekayaan rohani yang luar biasa. 因为神已经给我们属灵上成为富足。 Nah, jadi saudara-saudara ingat bahwa seorang yang lahir baru 弟兄姐妹，我们要常常提醒自己，我们如果是已经被重生的话， harus memiliki pengenalan akan kasih karunia Yesus. 我们就要明白神的恩典， Ada relasi interaktif, 有一个互动的关系， ada ketertarikan yang kuat, 有被吸引， ada pengetahuan yang benar, 有正确的知识， dan ada dampak positif dari relasi tersebut. 然后从那个关系有一个正面的影响。 Kasih karunia yang seperti apa? 怎么样的恩典呢？ Kasih karunia bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi miskin agar kita kaya. 就是主耶稣本是富足的，但是因为我们成为贫穷， Yesus harus meninggalkan keilahiannya, Yesus harus menjadi miskin dalam keadaan yang menjadi manusia. 主耶稣放弃他天上的荣华富贵，成为卑微的人。 Ia menderita, ia mati bagi dosa-dosa kita, 他为我们受苦受死， agar kita memperoleh kekayaan spiritual dari Tuhan. 使我们在属灵上变成富足。 Sehingga walaupun kita miskin secara materi, 虽然我们在物质上是贫穷的， kita kaya secara spiritual. 但是我们在属灵的事上是富足的。 Inilah dasar bagi kita mengapa kita harus memberi. 这个就是我们主要的根基。我们为什么要给？ Nah, jadi sepulangnya dari sini Bapak Ibu, 所以从这边回去，弟兄姐妹， coba pikirkan dalam hari ini atau dalam minggu ini, 让我们今天或者在这个星期里面，我们要思想， apa yang bisa kita berikan bagi orang lain, dan yang kedua, kepada siapa kita memberi. 我们可以给予别人什么呢？然后我们要给谁什么呢？ Coba pikirkan sebentar Bapak Ibu. 让我们用一段的时间来思想， Apa yang kita miliki yang bisa kita berikan bagi orang lain? 我们拥有什么是我们可以帮助别人的？ Kepada siapa kita memberi? 我们可以给谁？我们可以帮助谁？ Wah, saya tahu tuh kerabat saya lagi belum makan. Saya coba tanya kabarnya, dia gimana ya? Masih kerja atau di PHK? 我们可以想一想，也许在我们同事当中，在生活上遇到困难，或者说他们已经舍弃了工作。 Wah, bagaimana ya kabar teman saya itu ya? Coba saya tanya kabarnya, apa yang ia butuhkan? 我记得我的朋友，我很久没有跟他联络，我要知道他现在怎么样，他需要什么， Apa yang bisa saudara berikan? 我们可以给什么， Kepada siapa kita belajar memberi? 我们可以帮助谁？ Ingat bahwa kasih karunia Allah sudah kita dapatkan. 弟兄姐妹，记得主耶稣的恩典已经给了我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami di dalam surga, tolong kami 我们在天上的父，我们求你帮助我们， agar kami boleh menyadari betapa besarnya kasih karunia Yesus dalam hidup kami. 使我们真的能够体会到主耶稣在我们身上的恩典是何等的大。 Tolong kami untuk terus mengingat kasih-Mu itu, 主求你常常提醒我们你的大爱， sehingga kami terus belajar untuk memberi. 使我们能够一直不断的学习如何给予别人。 Apalagi di dalam situasi yang sulit ini, Tuhan berikan kami kepekaan. 特别是在这个困难的处境里面，主求你是给我们个敏感的心， Tolong kami agar kami bisa inisiatif menanyakan orang-orang yang kami pikir mungkin sedang kekurangan. 主啊，主求你帮助我们，就让我们能够主动的去问别人，也许他们需要帮助。 Tuhan tolong ingatkan kami. 主求你提醒我们， Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. 这就是我们的祷告， Tolonglah kami. 帮助我们。 Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 奉靠主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。
Terima kasih Guru Injil Periadi atas firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita lemah dan miskin di hadapannya, kita menjadi kaya karena karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir ibadah ini sekali lagi saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan,
didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa teduh ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya terus berdoa kiranya penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini, izinkan saya untuk terus mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan, tidak selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu jatuh. Apabila dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Biarlah ini menguatkan, menghiburkan kita di dalam menjalani kehidupan yang sulit hari-hari ini. Ada beberapa warta jemaat yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Warta yang kedua, gereja terus menghimbau supaya seluruh jemaat bisa ikut di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap malam jam 8. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini sudah hari ke-91 kita bisa berdoa bersama-sama setiap malam. Gereja juga terus menghimbau agar seluruh jemaat bisa berbagian di dalam pembinaan sistematis teologi awam atau pesta online yang kita lakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai jam 8 malam, dan sesudah itu kita lanjutkan dengan doa malam bersama-sama. Dan warta yang ketiga, di tengah-tengah semakin banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19, khususnya di dalam pemberlakuan hidup di era normal yang baru ini, gereja juga terus menghimbau seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan ketika berpergian ke luar rumah kita. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.